Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita sambung pembelajaran kita untuk bab 5, ungkapan algebra. Okey, chapter 5, algebra expressions untuk matematik tingkatan 1 KSSM. Okey, kita akan teruskan dengan pembelajaran untuk menyelesaikan operasi asas matematik bagi ungkapan algebra. Basic arithmetic operations on algebraic expressions. Okey. So, operasi asas matematik ataupun arithmetic operations itu melibatkan tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey. Okey, ini contoh soalannya. Okey, kita mulakan dengan penambahan dan penolakan ungkapan algebra. Addition and subtraction of algebraic expression. Alright. So, untuk penambahan dan penolakan. CV-nya mudah saja. CV untuk penambahan dan penolakan ungkapan algebra adalah susun mengikut sebutan yang serupa. Okay? Kita kena arrange according to the like terms. Kita dah belajar kan? Sebutan serupa tu apa? Sebutan serupa ialah sebutan yang mempunyai pembuli ubah yang sama dan kuasanya juga sama. Okay, so kita lihat contoh yang pertama. Soalan A. 8x tambah 4y tolak 2x tambah 3y. So, kita nampak di sini kita ada dua pembuli ubah. Pembuli ubah yang pertama ialah x dan pembuli ubah yang kedua ialah y. Okey, so ikut CV iaitu susun mengikut sebutan yang serupa. Okey, bila kita susun maka kita akan dapatlah hasilnya di situ. Okey, untuk x kita susun semula 8x tolak 2x. So kita susun, kita akan dapat 8x tolak 2x. Kemudian y positif 4y tambah 3y. So, positif 4y tambah 3y. Selepas kita susun, barulah kita selesaikan. 8x tolak 2x. 8 tolak 2, jawapannya 6x. 4 tambah 3, jawapannya 7y. Maka, jawapan kita ialah 6x tambah 7y. Okey, mudah kan? Kita susun ikut sebutan, kemudian kita kira macam biasa. Bezanya sekarang kita ada pembuli ubah. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, syaratnya adalah kita kena selesaikan dulu. Okey, buang kurungan. So, bila kita buang kurungan, maka kita akan dapat macam ni. Okey, bila kita susun semula, kita lihat, kita ada 3M. Okey, tapi kat sini kita ada tolak 2M. So, tolak 2M. Jadi, kita akan tulis 3M tolak 2M. Okey, kemudian untuk N, positif 2N tolak negatif 5N. Okey, ada tolak yang di tengah ni. Positif 2N tolak negatif 5. Maka dia akan jadi positif 2N tambah 5N. Okey, kerana tolak darab dengan tolak. Okey, kita dah belajar sebelum ni. Tolak-tolak akan jadi tambah. Okey, so 2N tambah 5N. Kemudian barulah kita selesaikan. Maka jawapannya akan jadi M. 3M tolak 2M jawapannya M. 2N tambah 5N jawapannya tambah 7N. Okey, so kita dapat lihat. Masih CV yang sama. Susun mengikut sebutan yang serupa. Contoh yang seterusnya. Alright. So, bila ada kurungan. Okey, tips dia bila soalan ada kurungan untuk penambahan dan penolakan ungkapan algebra. Okey, we have brackets for addition and subtraction on algebraic expressions. The first thing, benda pertama kena buat adalah hapuskan kurungan dulu. Kemudian susun mengikut sebutan yang serupa dan barulah kita permudahkan ungkapan. Okay, the first thing adalah remove the brackets. Okay, arrange according to the like terms and then we simplify the expressions. So, first step kita ialah hapuskan kurungan. So, untuk soalan C, hapuskan dulu kurungan menggunakan konsep kita dah belajar dalam tajuk bab pertama. Okay, iaitu bila dihapuskan maka kita akan dapat 4xy tambah 7k. Tolak-tolak di sini, tolak negatif 6k akan jadi tambah 6k. Tolak positif 5 akan jadi tolak 5. Tambah 3 akan jadi tambah 3. Tambah negatif xy akan jadi tolak xy. Okey, harapnya semua pelajar faham macam mana kita dapat ni. Kita hapuskan kurungan. Lepas dah hapus, barulah kita susun mengikut sebutan yang serupa. So, xy dengan xy. Jadi, kita ada 4xy tolak xy ya. Ambil sekali dengan simbol operasi di hadapan sebutan tersebut. So, 4xy tolak xy. Okey, selesai. Kemudian, tambah 7k
tambah 6K. Kebetulan dah duduk sebelah-sebelah, so kita tulis, susun balik di bawah ni. Tambah 7K tambah 6K. Dan yang terakhir ialah tolak 5 tambah 3. Nombor dengan nombor. Tolak 5 tambah 3. So, kita ada 3 sebutan yang berbeza. 4X tolak XY, hasilnya 3XY. 7K tambah 6K. 13K. Negatif 5 tambah 3. Negatif 2. Jadi, itulah jawapan kita. 3XY tambah 13K. Okey, negatif 5 tambah 3 hasilnya ialah negatif 2. Okey. Hijau, hijau, biru, biru, kuning, kuning. Kita susun mengikut sebutan yang serupa. Alright. So, contoh yang bawah pun sama saja. Cuma bezanya adalah sekarang kita ada nombor yang melibatkan pecahan. Okey, fractions. Alright. Tapi konsepnya masih sama. Hapuskan kurungan. Bila dihapuskan kurungan, maka kita akan dapat 3/4mn tambah 2n tolak 2mn. Okey, tolak negatif 2/3n akan jadi tambah 2/3n. Kemudian, kita susun mengikut sebutan yang sama. 3/4mn. Okey, tolak 2mn. Hasilnya ialah 3/4mn tolak 2mn. Okey, kemudian positif 2n. Ingat ya, ambil sekali dengan simbol di hadapan sebutan. Tambah 2/3n, maka hasilnya ialah positif 2/3n tambah 2n. Okey. Kemudian, kita kira. Okey, 3/4 tolak 2. Kita dah belajar macam mana nak mengira pecahan dan nombor bulat. 3/4 tolak 2, hasilnya ialah negatif 5/4mn. Okey, 2/3 tambah 2, hasilnya ialah tambah 8/3n. Dan itu adalah jawapan akhir kita. Okey, seterusnya ialah kita akan belajar pendaraban berulang. Okey, repeated multiplication. Apakah maksud pendaraban berulang? Sebenarnya kita aplikasikan semula pengetahuan kita dalam bab yang ketiga, iaitu kuasa 2, kuasa 3. Okey, so bila kita tulis A tambah B darab A tambah B, maka boleh dipermudahkan dalam bentuk pendaraban berulang, iaitu A tambah B kuasa 2. Ada kuasa 2 di situ. Bila kita darab 3 kali ungkapan yang sama, A tambah B, darab A tambah B, darab A tambah B. Yang penting ungkapan kita sama. Sini A tambah B, sini pun A tambah B, sini pun A tambah B. Maka kita boleh permudahkan menjadi A tambah B kuasa 3. Sebab kita darab 3 kali. Jadi bila darab 4 kali, yang penting sebutan, yang penting ungkapannya semua sama. Okay, the expressions are all equal. A plus B, A plus B, A plus B, and A plus B. So, we have A plus B power of 4. Okey, rasanya ini agak mudah ya. Okey, yang penting expressions, ungkapan algebra itu mestilah sama. Kemudian kita boleh tukar menjadi pendaraban berulang. Okey, so kita masuk kepada yang terakhir, iaitu pendaraban dan pembahagian yang melibatkan ungkapan algebra. Multiplication and divisions on algebra expressions. Okey. Soalan yang pertama, 8x kuasa 2 darab dengan negatif 3x kuasa 3. Maka, cara untuk menyelesaikannya adalah kita cerakinkan, pecahkan. 8x kuasa 2 bermaksud 8 darab dengan x darab dengan x. Betul? Kerana ada x kuasa 2. Mengikut konsep pendaraban berulang tadi. X kuasa 2 bermaksud x darab x. Okey. Negatif 3x kuasa 3 pula adalah bermaksud negatif 3 darab dengan x, darab dengan x, darab dengan x. Betul? Negatif 3x kuasa 3 boleh ditulis sebagai itu. Dan 8x kuasa 2 boleh ditulis sebagai 8 darab x darab x. Kita mengaplikasikan pendaraban berulang tadi. Maka bila dah cerakinkan mengikut ini, nombor kita darab dengan nombor. So, 8 darab negatif 3 hasilnya negatif 24. Dan bila kita lihat pendaraban berulang di sini, kita ada 5x, okey, yang didarab. So, x darab x darab x darab x darab x. 5x, maka jadi x kuasa 5. So, itu adalah jawapan akhir kita. Okey. So, pembahagian juga sama. Kita cerakinkan, pecahkan dia. So, negatif 12m kuasa 4. Bila dipecahkan ialah negatif 12 darab m, darab m, darab m, darab m. Ada 4m. Okey. Tapi bila bahagi, bermaksud kita jadikan dia dalam bentuk pecahan. Bahagi 3m. 3m bila dipecahkan menjadi 3 darab m. Okey. Kemudian kita belajar
konsep cancel kan. Okey, M boleh dipotong dengan M. Okey, 3 kita potong dengan 12, kita akan dapat bakinya 4. Okey, dah habis potong, maka tinggallah jawapan negatif 4. Okey, ada 1, 2, 3 M yang masih berbaki. Maka jawapannya ialah negatif 4 M kuasa 3. Okey, kita tengok lagi contoh seterusnya. Okey, 8X kuasa 2. Ini gabungan operasi antara darab dan bahagi. Okey. Okey, combine operation between multiplication and division. So, konsepnya sama. Kita cerakinkan dia. Maka kita akan dapat, okey, jadi kita lihat 8X kuasa 2 di sini. Okey, 8X kuasa 2 menjadi 8 darab X darab X. Okey. Kemudian, negatif 3Y kuasa 3. Okey, negatif 3Y darab Y darab Y. Okey. Tapi seterusnya ialah operasi bahagi. Bila bahagi, kita akan jadikan dia sebagai pecahan per 2XY kuasa 2, 2 darab X darab Y darab Y. Okey, so kita gunakan konsep potong. Okey, di bawah ni ada X potong dengan X di atas. Okey, Y potong dengan Y di sini. Y yang ini potong dengan Y di sini. Okey, nombor juga kita buat konsep macam kita belajar dululah. Okey, 2 potong dengan 8, so dapat 4. Okey, so apa lagi yang boleh kita cancel out? Tak ada. Maka jawapan akhir ialah 4 darab negatif 3, negatif 12, ada X, ada Y. Negatif 12 XY. Kat bawah semua kita dah potong, so tak perlu tulis dalam bentuk pecahan. Okey, contoh yang terakhir. Negatif 12 MN kuasa 4 bahagi 3N kuasa 3 M kuasa 2 darab 5N. Okey, so konsep yang sama. Konsep yang sama, kita cerakinkan. Maka kita akan dapat negatif 12 MN kuasa 4. Negatif 12 darab M, darab N, darab N, darab N. Ada 4N. Okey, bahagi negatif, bahagi 3N kuasa 3. M kuasa 2. So, bila bahagi, dia akan duduk sebagai pecahan di bawah. Jadi, 3N kuasa 3, M kuasa 2 adalah 3 darab N, darab N, darab N. Ada 3N, darab N, darab M. Okey, dan yang terakhir ialah darab 5N. So, bila darab, kita akan sambunglah di belakang ni. So, darab 5N, maka kita sambung darab 5 darab N. Gunakan konsep potong, cancel out. So, okay, kita tengok kat sini. 3 dengan 12 boleh cancel out. Negatif 4. Okay, kita masih ada negatif. Jangan lupa negatif tu. N potong dengan N di atas. N yang kedua potong dengan N di atas. N yang ketiga potong dengan N di atas. M, ada satu M di atas. M yang ini dah tak ada kawan untuk dipotong. Maka, akhirnya jawapan kita akan tinggal negatif 4 darab 5, negatif 20. Di atas ada N darab N. N kuasa 2, di bawah ada M. Maka jawapan akhir ialah negatif 20 N kuasa 2 per M. Okey, kita ada 2 lagi N dekat atas. Maka kita ada N kuasa 2. Kita ada 1 baki M di bawah, dapat M. Dan negatif 4 darab 5, kita akan dapat negatif 20. Baik, itu sahaja untuk ungkapan algebra. Semoga pelajar-pelajar semua dapat membuat latihan dengan baik dan cemerlang dalam matematik. Jangan lupa, maths is very easy. Math is easy.